Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat hari Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung lagi kuliah pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Sambungan pada pagi ini daripada surah yang kita baca ni, iaitu surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Sambungan pada pagi ini ayat yang ke-29, ayat 29 surah Al-Baqarah, muka surah 5. Bulan lepas kita telah berhenti ayat ke-28. Kita akan sambunglah insyaAllah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sebelum ini kita sudah baca ayat 28, illah aqliyah kita panggil. Sebab sebab yang makul, yang boleh, sebabnya logik yang kita kata. Dari sudut akal fikiran manusia ni logik itu ada. Boleh, maksud logik ni mana boleh diterima oleh akal manusia. Dalam ayat yang berupa sebelum ni, antara sebab hamba itu tidak boleh dirhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebab utamanya Allah telah ciptakan mereka. Itu sebab utama Allah telah menciptakan manusia itu sendiri. Dengan sebab itu manusia tidak boleh dirhaka kepada Allah. Bahkan dalam ayat sebelum itu, ayat 27, Allah menyatakan sudah tingkat perjanjian di antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang patut dipelihara oleh hamba, dijaga sungguh-sungguh dalam kehidupan dia sehingga dia meninggal. Tidak boleh dileraikan dengan mudah perjanjian tersebut, perjanjian di antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita sebagai hamba, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kufur pada Allah. Sebab itu dalam ayat 28 kita baca, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa kuntum amwatan, sedangkan kamu sebelum ini tidak ada. Fa ahyakum, Allah telah ciptakan kamu, telah menghidupkan kamu. Ini kalau paling penting sekali, yang manusia perlu sedar, yang manusia perlu tahu, perlu sedar. Bukan kita saja orang Islam, orang kafir sama. Sebab Allah Ta'ala bukan cipta orang Islam saja. Manusia itu sendiri, semua atas dunia, siapa yang cipta? Allah yang cipta. Tapi kita sedih, orang kafir tak tahu perkara seperti ini. Mereka tidak sedar
ilmu yang paling penting sekali yang patut mereka ketahui perkara seperti ini, yang patut kita cerita kepada manusia. Kalau kata kerajaan pun, kerajaan kena masukkan sukatan dalam pelajaran tentang akidah, tentang kalau penting yang sebut dalam Quran itu biar masuk dalam pelajaran, bagi tahu kepada orang kafir, biar mereka sedar Allah ciptakan mereka. Itu utama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat kita baca ni, Allah ciptakan kita sebagai makhluk manusia. Dan kita tentang diri manusia ni kita faham sebab kita manusia. Kita tak perlu nak perjelaskan. Jadi manusia ni antara makhluk yang ada padanya itu keperluan hidup. Allah ciptakan manusia, ia tidak sama seperti mana makhluk-makhluk yang lain itu tidak. Dia ada ciri-ciri, sifat-sifat kemanusiaan saja. Perkara-perkara yang diperlukan makhluk yang memerlukan apa dia? Keperluan dia, keperluan hidup kita kata. Perlu kepada tempat tinggal, perlu kepada makanan, perlu kepada pakaian. Itu dia panggil perkara asal. Allah yang cipta semua. Allah yang cipta kita ni dalam keadaan memerlukan perkara-perkara seperti itu. Kita itu dari sudut keperluan asal. Kalau dalam bahasa yang kita belajar kat sekolah tersebut, keperluan asas pada tempat tinggal, pakaian, makanan, itu asas. Kalau kata miskin pun, dia mesti kena ada keperluan asas. Dia bukan untuk orang kaya saja, tidak. Orang miskin pun kena ada. Cuma mungkin dia tidak tidak bermewah-mewah seperti orang kaya. Tapi dari sudut keperluan itu perlu. Itu tempat tinggal dia bukan untuk orang kaya saja. Orang miskin pun perlu. Makanan bukan untuk orang kaya saja. Orang miskin pun perlu sebab manusia, ada rasa manusia sendiri perlu kepada makanan. Cuma mungkin orang miskin itu tidak dapatlah makan makanan orang kaya tu yang mahal-mahal. Sekali makan sampai 1,000, 2,000 ringgit contohnya. Tidak sampai ke tahap tu. Tapi dia perlu kepada makanan. Nak bagi tahu kepada kita keperluan kita. Makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, itu asal. Itu dari sudut keperluan yang perlu kita cari. Hanya yang perlu kita usaha cari. Ada juga keperluan hidup ni yang kita tak perlu cari, Allah sediakan. Tapi penting. Apa ni? Oksigen. Oksigen itu dari sudut sains. Itu kita belajar. Oksigen ini kita sebut hari-hari udara. Tak boleh cari. Allah sediakan untuk kita. Kalau tidak ada oksigen itu, siapa dia boleh cipta semua? Boleh hidup tak manusia? Tidak boleh hidup. Jadi manusia memerlukan perkara yang kita sebut tadi. Orang kafir ke orang asli ke perlu semua. Dia perlu makan, dia perlu tempat tinggal, dia perlu kepada pakaian, dia perlu mana keperluan dia untuk hidup sebagai manusia dan untuk membesar. Sebab manusia dia bermula dari, dia tidak lahir besar, dia bermula daripada kecil. Dia bermula itu daripada bayi. Bermula daripada bayi. Daripada bayi itu dia membesar. Jadi nak membesar itu perlu kepada keperluan, perlu kepada makanan, dan perlu kepada, dalam sains lebih kita faham perkara seperti ini. Bila kita belajar sains, kita akan lebih memahami, lebih menambahkan kefahaman kita terhadap Allah, terhadap Quran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain, qulu min thayyibati ma razaqnakum, makalah rezeki yang baik-baik yang disediakan untuk kamu. Yang baik itu pertama dari sudut halal haram tu. Halal yang kedua dari sudut zat yang ada pada makanan tersebut yang diperlukan oleh tubuh manusia. Contoh kalau kita kata daripada kita kecil sehingga kita besar, kita perlu pada makanan kalsium contohnya. Ini kita kata tu lah, lebih makan lagi lah untuk urat. Saya ni kita sikit-sikit okey lah.
Jadi kalsium yang diperlukan oleh tubuh manusia, kan? Vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia, zat besi yang diperlukan oleh tubuh manusia itu berada di mana? Kan? Memang zaman dulu mereka tidak tahu kalsium apa semua ni kan. Kita zaman kita sekarang kita boleh sebut kalsium. Tapi secara ringkasnya tu kan, ya dalam makanan tu macam makanan orang zaman dulu berbahan. Kan? Orang zaman dulu berbahan. Maka walaupun mereka tidak faham tentang kita kata zat besi, tentang kalsium, tentang vitamin apa semua itu mereka tidak faham. Tapi mereka faham makanan. Itu kemudian yang kita buat kajian pada makanan itu ada perkara-perkara yang diperlukan oleh tubuh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia itu seperti itu. Tidak sama macam batu-batu yang Allah Taala cipta itu tak perlu pada makanan. Begitu dia. Allah Taala cipta batu dia. Duduk situ. Kalau tidak ada orang dia akan duduk situ berpuluh tahun. Dan manusia itu sendiri, saya sudah sebut dah sebenarnya. Sifat-sifat manusia kan, Allah cipta kita sebagai manusia kan, dari sudut kepala. Kemudian kita jadi manusia ni, dia jadi makhluk yang kita bergerak. Insan tu, salah satu daripada makna insan ni, makhluk yang jadi bergerak. Sebab tu dalam perut kalau kita tengok ya, bila dia sempurna dalam kejadian dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak lah. Dia tidak bukan jadi makhluk untuk steady macam kita kata macam makhluk-makhluknya kan. Kalau kita kata pokok tu kan, pokok kan, kita tanam pokok tu situ 10 tahun di situ, kalau kita tidak alih. Kecuali kita koget di tanah di tempat lain. Dia jadi makhluk seperti itu. Kita tidak. Hatta malaikat sendiri pun kalau Allah perintah pada dia sujud, dia tak boleh sujud sampai kiamat, sujud situ. Kita tidak. Pada kita kata ibadat sekali, mana boleh lama-lama, sekejap-sekejap ke. Kan? Duduk lama-lama tak boleh dengar sakit tubuh macam-macam. Dia mesti kena bergerak manusia. Dalam tubuh tu, dalam kandungnya tu bergerak tu. Pusing dia tu, pusing dia tu, kaki tu bergerak dah apa semua. Keluar daripada perut, beranak tu kan. Beranak tu bergerak dah, tangan kaki gerak dah. Dia bukan jenis estetik. Kalau kita kata kita pedung je kan, pedung je akan bergerak juga. Sekejap-kejap okey lah. Itu keadaan manusia, keadaan manusia tu sendiri. Dia mesti kena bergerak. Jadi untuk bergerak ni Allah Ta'ala cipta kenderaan tu dalam manusia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut nisbah kepada pergerakan. Dia lah masa kanak-kanak jadi tidak bergerak dah jalan. Bila kita sudah besar ni kita nak bergerak dah, nak pergi luar kapal lah, bergerak lah sini, macam-macam kita lihat pergerakan kita. Pada saya cakap, dia kalau cakap kita sebenarnya dia mesti kena bergerak. Tangan kita kena bergerak, walaupun kaki kita bergerak, tapi tangan kena bergerak. Dia mesti kena ada pergerakan. Kalau kata sakit sekali, sakit kena bergerak juga kan? Kecuali memang tidak boleh bergerak. Tak ada bergerak tu lain cerita kan. Kalau dia tidak, kita kata dia boleh bergerak tu, dalam waktu dia pusing juga, dia bergerak juga. Manusia seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Tengok ni. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat. Jadi dua ayat yang kita baca ni, cuba fikir, patut kita dalam kepada Tuhan. Patut. Dia suruh akal kita. Bila Allah beritahu kepada kita, suruh taat kepada dia, patut kita dalam kepada dia. Patut. Kenapa? Sebab dia yang sediakan semua untuk kita ni. Di sini Allah Ta'ala beritahu ayat ini antaranya kita perhati. Walladzi khalaqa lakum, ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan untuk kamu. Cuba kita baca lafaz lakum. Kalau kita tak belajar bahasa Arab pun kita mengerti sikit-sikit sebenarnya itu untuk kita faham. Lakum ni mana untuk kamu, untuk kita semua ni. Apa dia? Allah tak cipta untuk manusia ni. Mudah ya masuk Quran ni. Tengok perkara penting yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dia tidak payah. Ini bukan kitab buku sains ke buku fizik, biokimia. Tidak ni. Kalau kita mengajar fizik, bukan kita lah. Kalau ada orang mengajar fizik, biokimia, kamu semua, saya boleh cak jari tuan marah kepala. Payah nak faham kan. Bagi yang sudah belajar tu mungkin dia faham lah kan. Kan. Ini bukan jadi ilmu yang kita payah nak faham kan. Mudah kan.
Allah Ta'ala jadikan perkara paling penting sekali yang boleh menyelamatkan manusia di hari akhirat itu mudah je. Hanya menyebabkan manusia menyesal di hari akhirat. Kan? Kenapa mereka dulu tak terima? Kenapa mereka tidak beriman? Sedangkan perkara itu mudah je. Bukan benda jadi payah. Contohnya masuk neraka dengan tidak tutup aurat. Tutup aurat, masuk neraka, masuk neraka. Padahal tutup aurat, beli kain tutup, Pak Lima ini tutup aurat, sama dia. Bila Allah Mubarak, baru dia besar. Benda mudah. Bukan kalau lain. Kan? Kalau kita kata tak belajar fisik masuk neraka, orang salah. Itu tidak kena tu. Sebab ayat, bukan semua orang boleh faham semua tu. Kan? Kalau kita tak belajar baju, tak belajar sains, setakat tak jadi doktor, susah hidup atas dunia. Tak kaya, tak apa. Setakat itu tidak masuk neraka. Dia ini tengok mudah. Allah bagi penjelasan Quran je. Setakat kita, saya duduk mengajar tafsir Quran 10 tahun dah kita mengajar tafsir Quran, tapi kita tak jumpa lagi ayat yang payah nak faham tu ada, tapi kita boleh faham. Ayat-ayat mutasyabihat tidak banyak dalam Quran. Yang banyak ni ayat mukamat. Ayat mukamat tu mudah, Allah jadikan mudah. Kita jadi mana mudah untuk faham. Kalau Allah Ta'ala jadikan kitab yang itu ni payah nak faham, sehingga manusia baca tak faham terusnya, apa faedah Allah Ta'ala dengan Quran yang hamba yang tidak faham? Ya, sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita fussilat ayat, kitab yang diperjelaskan ayat-ayat ini, diperjelaskan ayat itu untuk apa? Untuk difahami. Nak faham kenapa? Perkara yang penting tentang akidah, tentang ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang kita nak baca, mudah faham. Yang tidak zaman orang kafir belajar puluh-puluh tahun, kalau dia tidak baca Quran dia tidak akan faham. Itu kan dia kafir. Tak payah tanya orang tidak belajar tu, tanya kafir yang ada PhD. Orang kafir yang ada itu bertanya dia sudah tahu, dia sudah perkara seperti itu. Kan? Tentang penciptaan diri sendiri itu, diri dia itu siapa cipta, jadi pun tidak tahu dah. Patut keperluan yang dia perlukan, makan minum dia hari-hari, siapa yang sediakan untuk dia. Ini perkara penting yang Allah bagi tahu pada manusia. Di sini Allah Ta'ala sebut nak menjajakan kita. Jadi perkara ini hujah daripada Allah ni. Ini hujah daripada Allah. Allah bagi tahu dia sediakan semua untuk manusia. Kalau manusia nak menafikan, saya sudah sebut dah kaedah dia, kaedah berdebat kita kata, kaedah berhujah, kaedah berhujah. Allah kemukakan hujah daripada dia untuk manusia terima. Kalau manusia tak mahu terima, dia kena kemukakan hujah balas. Hujah balas sana makna gini, Allah bagi tahu dia cipta manusia, dia sediakan semua ini untuk manusia. Ini hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dia bagi tahu ada dalam Quran, kita dia. Kalau manusia nak menafikan ini, manusia kata tidak ada Tuhan lain, kemukakan ada bukti. Sebab kita tak tahu Tuhan lain itu. Tuhan lain itu nama apa? Pertama kita tahu nama dia itu nama apa Tuhan lain. Yang kedua kita tak tahu sifat dia. Yang ketiga kita tak tahu af'al dia, perbuatan dia, apa yang dia buat. Apa yang dia buat. Kalau Tuhan itu kata dia telah cipta langit, langit ini Allah sudah sebut dia cipta. Apa nak pakai hujah sama? Kalau dia kata dia cipta bumi, bumi ni Allah Ta'ala sebut dia cipta. Kalau Tuhan tu kata dia cipta hujan, hujan ni Allah Ta'ala bantu dia cipta, dia turunkan hujan. Jadi kita dalam perkara yang dicipta oleh Tuhan kamu tu, tentu sekali Tuhan kamu akan bagi tahu apa yang dicipta. Bagi tahu lah hujah. Kalau segala suka hujah, suka berdebat guna akal, hujah akal dia lagi. Walaupun dalam Quran, tapi tak bagi tahu. Nanti manusia dia ada akal. Sebab itulah tadi. Sebab tidak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dia cipta semua terusnya. Tak ada yang dia tidak cipta. Maka semua perkara kita tengok itu dia cipta. Ada seorang jemaah di tempat ya, bila kita cerita tu tentang semua
Sebab Allah Ta'ala sebut dia cipta semua. Dia bukan khairta Ustaz. Tidak ke makhluk cipta, manusia cipta khairta. Kalau kata seperti, sebab kalau kita tengokkan dalam kitab, saya baca dalam buku anak saya lah, tadika kan pasti itu. Kita akan ada senarai lah. Apa bagi ciptaan Allah, ciptaan makhluk kan. Jadi tidak salah untuk budak-budak tadika, tak ada masalah pun kan. Jadi kita letaklah gambar contohnya kereta. Jadi budak boleh belajar lah, ini ciptaan makhluk. Kan rumah, apa ni, kenderaan, kita kata basikal, motor ke. Jangan, pada dia boleh ini ciptaan makhluk. Ya. Kemudian yang kata matahari, ya, bulan, bintang, pokok, binatang-binatang, itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, peringkat budak tadika tu kan. Kalau kita tu bahan seperti itu, mana tanah pemikiran kita macam tadika juga lah. Kan? Betul dari sudut zahir, itulah zahir. Habis nak cipta hakikat, sebenarnya siapa dia cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata khairta tu kita kata secara zahir manusia cipta. Manusia cipta tu dengan manusia cipta. Kan? Kita jawab manusia cipta. Lepas tu manusia sendiri siapa cipta? Dia cipta sendiri kan? Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Lepas tu tangan. Kadang-kadang dia buat rumah pula. Buat rumah tidak ke buat rumah tu dengan menggunakan tangan. Tangan tu siapa cipta? Tangan yang ada pada dia tu. Siapa cipta tangan tu? Allah yang cipta. Kalau Allah tidak cipta tangan, boleh jadi rumah? Tak boleh. Itu dari sudut diri dia sendiri. Yang kata manusia juga. Lepas tu kalau kita kata kenderaan, perkara-perkara asal. Ya, siapa dia yang cipta ni? Kalau kita nak buat rumah tu saja, zaman dulu nak buat rumah lah guna kayu kan. Kayu tu daripada mana? Pokok tu siapa cipta? Dia asbab tu siapa yang sediakan semua ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat bangunan tinggi berpuluh-puluh tingkat. Daripada sini dan semua. Kalau ada air boleh ke? Kalau tidak ada air boleh ke buat bangunan? Tak boleh. Mesti kena ada air. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat di sini kalau kita sebut dalam ayat yang lain Allah sebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam mana? Kan, huwa alladhi anzala minas sama'i rizqan. Allah sebut. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan rezeki daripada langit sana. Dialah Allah yang menurunkan rezeki daripada langit itu. Apa maksud? Dialah Allah yang telah menurunkan air daripada langit sana, yang mana air ini menjadi sumber rezeki pada seluruh makhluk manusia. Malah rezeki yang kita peroleh semua ni terus yang kita perlukan, tak kira sama ada dari sudut makanan ke, dari sudut minuman ke, pakaian ke, tempat tinggal ke, semua ada kaitan dengan air. Semua. Maknanya kalau Allah tidak turunkan air dan Allah tidak sediakan air atas muka bumi ini, manusia tidak akan boleh hidup atas muka bumi ini. Cuba kita fikir, betul tak Allah sebut? Cuba. Lepas tu kita nak ikat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fahamkan seperti ini, kita sanggup tak nak ikat, tak ada hak pada Allah. Tidak akan sanggup. Ini hujung akal Allah Taala. Di sini kita kata ini, kalau kita kata ini, kita faham. Dari sudut akidah kita faham. Kenapa kita perlu patuh berita Allah Subhanahu Wa Taala? Dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca terjemahan yang begitu, dia tak boleh pada tafsiran. Kadang-kadang sebahagian daripada ayat juga bukan. Kita tak boleh pada tafsiran yang mendalam pun. Sebab ayat itu dia mudah faham. Ayat yang mudah faham. Kalau kita tidak baca bahasa apa, tidak baca baca terjemah, terjemah apa? Mudah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan untuk kamu, bukan untuk malaikat, bukan untuk binatang, bukan untuk makhluk-makhluk batu, pokok, apa semua ini tidak. Kan? Untuk manusia. Apa dia? Allah cipta ni ma ni lafaz dan mudah masuk ma tu apa sahaja. Ma
lafaz umum tapi makna sempurna tu kan bahasa masalah kan. Lafaz umum, mak tu tidak spesifik lah. Kan batu kau pokok kau ada mak apa saja. Tapi makna kamil, sempurna. Sempurna tu dengan arti kata semua. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam dia cipta pokok, mungkin kita boleh bertikaikan batu. Kalau Allah Ta'ala sebut batu, mungkin kita boleh bertikaikan apa panggil makhluk-makhluk yang lain, air ke binatang. Jadi Allah Ta'ala tidak tunggu semua. Allah sebut mak tadi. Mak tu pada apa saja. Kan? Makhluk besar, kau makhluk kecil, kau makhluk halus, kau makhluk tak apa kau. Yang tidak apa, kau yang apa kau. Orang yang buat syahadat, orang yang gaib tak apa. Syahadat yang boleh nampak. Ia juga itu semua. Tak ada kalau yang Allah Ta'ala tidak cipta. Dia cipta semua. Untuk siapa yang? Untuk manusia. Macam mana pula boleh jadi untuk manusia? Untuk fikir sendiri. Boleh fikir sendiri kan? Kan? Kita kata kuman kan? Kuman. Apa yang Allah Ta'ala? Sebab tu kadang-kadang kita ingat satu dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dia kadang-kadang akal kita ni kalau tidak, sebab tu saya sudah sebut tu kan, akal yang ada pada kita ni ya, sifat dia menimbang. Sifat akal dia menimbang untuk menimbang sesuatu betul atau salah, boleh atau tidak boleh. Akal lawan, sebab tadi disebut berakal, lawan pada berakal gila, dia tak nak fikir. Dia menimbang. Dia kalau kita cuma masalah akal ni, kalau semata-mata akal tidak dipandukan dengan wahyu, sesat. Tak boleh. Sebab dia berat agama. Kalau kita tak nak faham segala-galanya dengan akal tu tak boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan wahyu kepada manusia ni nak memandu akal manusia. Supaya manusia boleh berfikir dengan cara lain. Kadang-kadang kita sebab tu dalam wahyu tu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebut oleh dalam surah yang lain. Allah sebut oleh ma khalaqta hadza batila. Allah beriman kan, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana tidur, berdiri, duduk, baring. Ingat pada Allah. Macam mana mereka boleh ingat pada Allah? Sebab mereka tengok kenapa Allah semua. Mereka tidak mata apa Allah sebenarnya Allah. Tengok kipas apa Allah. Kita tengok dunia, nampak dunia lah kan. Nampak duit. Kadang-kadang kita duit dah selalu tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila dia fikir kan, dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kan, tidak, ya Allah, tidaklah Kau cipta semua ni, makhluk-makhluk ni semua sia-sia. Tak ada sia-sia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tidak ada sia-sia. Makna tidak ada sia-sia ni ada hikmah dan tujuan dia. Cuma hikmah tujuan ni diketahui, sama ada diketahui oleh manusia atau tidak. Sebahagian diketahui oleh manusia. Bila dia buat kajian apa semua kan, dia dapat tahu kan. Dia buat kajian, kalau dia kaji, kalau dia belajar kan, dia dapat tahu hikmah dia. Kan? Ataupun dia tidak tahu. Dia tidak tahu bukan bermakna tidak ada, tak tahu. Bukan semua perkara kita tahu kan. Ada perkara yang kita tidak tahu, ada perkara yang kita tidak tahu sebenarnya. Betul akan datang dekat, kita akan baca nanti. Kita akan baca nanti. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Maka kita banyak kita tahu. Sehingga ketulisnya, contoh kita katakan, ya, makhluk-makhluk binatang yang bahaya Allah Ta'ala cipta untuk kita. Kan? Kita kata apa faedah Allah Ta'ala cipta? Kalau kita tanya apa faedah? Kan?
Apa faedah? Contohnya Allah cipta volume. Apa faedah? Jadi tak tahu faedah, kita kena cari, buat kajian. Kalau tak tahu faedah, buat kajian tentang volume. Baru kita tahu apa faedah dia. Faedah dia, buat kajian saja kita tahu kan. Ataupun kalau kita buat kajian, kita tak jumpa. Tak jumpa bukan mana tidak ada. Cuma tak jumpa, kita tak tahu faedah dia, tapi ada. Jadi hikmah itu banyak yang kita tidak tahu itu. Ini daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan untuk manusia. Contoh kalau kita kata virus, kuman, Allah tak cipta. Dari satu sudut kita fikir, kenapa Allah tak cipta baik atau dia cipta semua ni? Dia tak cipta dah. Kalau tak dia cipta, kan tak dia. Dan daripada ilmu dia yang maha mengetahui. Ada zaman dulu pun ada tu ada. Ada pada zaman dulu. Tidak kata zaman sekarang ini Nabi SAW sebut dalam hadis, firru minal juzam kama tafirru minal asad. Larilah kamu daripada penyakit kusta seperti mana kamu lari daripada singa, kata Nabi SAW. Maknanya kusta tu bila kita buat kajian, bukan ada virus seperti itu. Dia boleh sakit, boleh apa semua bahaya. Maknanya itu menyebabkan penyakit tu. Tapi kita tengok berapa ramai kalau kita tengok dekat zaman sekarang ni, dia jadi puncak ahli sains boleh buat kajian. Hal tu wujud bidang sains tu. Kalau kita tengok di universiti tu dia ada fakulti sains, ada sains juga. Itu dia menimbulkan ilmu sains apa semuanya. Kenapa ada value-value seperti ini kan? Untuk ahli sains buat kajian. Kalau tidak ada value semua ni, mana ada ilmu sains kan? Jadi kita boleh belajar pula untuk sains. Boleh, maknanya boleh dari sumber ilmu, jadi sumber ilmu pula, sumber kajian. Bagi mereka yang pakar boleh tulis buku pasal kuman pula, pasal viral pula. Jadi sumber pembelajaran di sekolah-sekolah dan juga universiti. Kan? Menyebabkan manusia itu jadi ahli sains kita kata. Kaya pula kadang-kadang manusia. Boleh jadi sains, jadi kaya pula. Cari sumber pendapatan pula dia. Buat kajian pasal apa? Kajian pasal tu, pasal kuman tu. Banyak lagi hikmah tu. Nak bagi tahu jadi sumber kehidupan manusia. Kan? Bahan-bahan kimia kita kata Allah pada cipta tu membuka peluang pekerjaan kepada manusia. Kan? Banyak lagi kan? Jadi semua orang, semua perkara tu kita tidak nampak dari sudut makanan tu semata-mata yang kita biasa kita makan, pakaian atau tidak. Bahkan semua ni tu semua yang diperlukan oleh manusia ni ada dalam muka bumi. Kata yang dua mafil ardi jami'an, mana makhluk-makhluk yang ada dalam muka bumi ni nak bagi tahu semua sesuai untuk Allah Ta'ala cipta ni memang sesuai untuk manusia. Dia ada bumi kan, tempat lain tak ada, di planet lain tidak ada. Lepas tu kalau kita tengok orang kafir kan, mereka cuba nak cari maknanya selain daripada bumi ni, maknanya nak duduk tempat planet yang lain. Tak sesuai. Dia tidak kena. Makhluk-makhluk kehidupan sana tidak sesuai dengan manusia. Kalau kita kata suhu pun tidak sesuai. Kan, untuk hidup kan, ada kadang-kadang kata planet, satu planet itu kan, seluruh planet itu kesejukan dia sampai 100 darjah Celsius. Tak ada tempat panas, dia kata. Ataupun dia terlalu panas sangat planet tersebut. Tak sesuai untuk hidup, untuk didiami oleh manusia. Dia berbumi ni. Kan? Ada planet tu malam dia saja pun sampai 48 jam malam saja. Banyak perkara ini kita akan lebih faham bila kita baca dalam ayat-ayat yang lain. Dia bukan berkaitan dengan makan minum saja ni. Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Itu matahari, bulan, bintang ni kan, berlaku pergerakan bumi ni. Kan? Dialah, contohnya dalam ayat ini, dialah Allah yang telah menjadikan malam dan juga siang litaskunu ilaiha, supaya kamu dapat tidur dengan tenang.
Kan? Lepas tu lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Tengok tu Allah bahasa. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, supaya kamu dapat mengetahui, Allah sebut. Bilangan yang berada dalam setahun tu, mana bilangan hari dalam setahun, wal hisab, dan kamu adakan perhitungan tertentu. 20 hari bulan, 25 hari bulan, kan? 12 hari bulan, 13 hari bulan. Di Bali kita kata 25 hari bulan hari gaji, ada 26 hari bulan hari jadi, 27 bulan kita naik bulan. Itu tengok berlaku keseimbangan peraturan. Punca daripada mana tu? Punca daripada mana? Kejadian langit dan juga bumi, siang dan juga malam. Kalau Allah Ta'ala jadikan tu, dalam contoh di planet yang lain, sebab saya pernah tengok satu cerita, dia pergi planet lah, kita nak lari daripada bumi ni, kan dia bumi ni akan lupa tanya apa kan, kalian bumi ni akan musnah dia kata. Jadi dia nak lari lah, nak cari tempat persediaan planet mana, Marikh ke mana pergi. Oh, malam hari, siang hari saja 72 jam 72 jam siang hari saja, malam 48 jam. Jadi macam mana tu nak kira ni? Nak kira macam mana? Tempat tu pada pasir saja, tempat tu bukit saja. Pergi pula ke lain, air, sepatu apa air, tak ada dah tanah-tanah. Mana boleh dia tempat lain, tak lagi. Itu tidak memikir oksigen, kesejukan, apa lagi semua tu, oksigen cukup, tidak cukup. Bumi ni, saya yang cerita ni sebab kita tidak ahli sains, jadi tidak cerita dengan detail kan, seperinci. Cuma secara kasar itu untuk kita faham. Daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, pada kita faham segala-galanya untuk manusia. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dari sudut tanah, bukan tanah tu. Ada tanah yang kerak, ada tanah yang lembut. Ada tanah sejuk, ada tanah tu. Tanah semua ni Allah Ta'ala cerita dari sudut tanah saja dekat. Untuk siapa dia? Untuk manusia kan? Dia bukan tanah tu kerak semata-mata, semua tanah tu kerak. Dia ada tanah lembut. Tanah lembut tu untuk manusia, untuk cucuk tanah. Dia boleh tanam-tanaman. Tanah kerak tu untuk dia buat jalan raya, kau untuk buat ni, kau macam-macam lagi lah. Ada tempat, ada tanah yang tidak sesuai untuk cucuk tanah. Walaupun tidak sesuai untuk cucuk tanah, tapi dia sesuai untuk buat benda lain. Benda lain yang buat untuk manusia. Lembu apa semua, dia tidak penting semua tu. Kadang kita kata binatang lembu kan, ia tak penting tu tanah kok, ia penting pupuk. Kadang pupuk, cukup tak bagi dia. Pupuk saja, pupuk air cukup. Manusia ni tak boleh gitu. Semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat jalan, tanya dia, kenapa tidak boleh buat jalan itu sendiri? Mesti kena ada kona. Mesti kena ada kona-kona tu. Kenapa ada kona-kona tu? Manusia tu sendiri dia suka sebenarnya. Dia kalau kita naik kenderaan kan, kalau kita naik kenderaan, dia kita akan tempat yang sedap, perasaan kita sedap itu bila kita naik kenderaan, kita naik bahagian ni kan, kau sendiri kau nak kan, kau nak kan, yang relax kan. Waktu kalau tuan-tuan tengok orang naik motor kan, dia corner dia tu sedap, dia bukan laju tu. Kalau laju tu satu-satu tu kan, dia laju dan corner, dia mesti kena ada corner baru rasa sedap. Sebenarnya sedap tu manusia kan, nak rasa sedap corner tu kena buat mekar-mekar jangan. Dia bukan straight semata-mata tidak. Kalau kata nak laju straight lah. Kalau rasa nak sedap nak kenderaan tu corner, situ tu berapa dalam diri kayu tu. Stabilizer lah, kita baca tentang stabilizer lah, besi tu besi, nak bagi sepatu corner macam-macam. Absorber kita je. Itu untuk siapa? Dia semua tu Allah Ta'ala cipta manusia, sifat manusia tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat Allah cipta semua ni
litablu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Itu dia dalam ayat tersebut. Supaya kamu dapat, supaya hajat yang ada dalam hati kamu tu kamu dapat sampai. Dalam hati kita, Allah Ta'ala cipta kita manusia ni ada hajat. Jadi supaya kita dapat sampai kepada hajat kita ni, Allah cipta semua ni. Kan? Hajat kita, keinginan kita nak naik atas langit. Macam manusia ni boleh terbang. Makhluk yang boleh terbang atas langit itu burung kan? Manusia tak boleh terbang, tapi dia boleh naik atas langit. Walaupun dia tidak jadi burung, dia bukan kerana tak boleh tukar jadi burung. Manusia kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi akal kepada dia. Allah sediakan bahan-bahan ni, dia fikir kan, boleh terbang dia kan? Macam burung tu. Macam burung tu kan? Boleh naik atas langit, seronok pula dia. Memang seronok lah. Seronok tu. Kan? Boleh tengok bawah apa semua. Ataupun dia boleh masuk tu dalam laut. Boleh masuk dalam laut, mendengar dalam, tengok keindahan laut tersebut. Bukan saja manusia boleh masuk, tapi dengan cara macam? Dengan cara dia macam mana? Allah bagi akal kepada manusia dan Allah bagi bahan-bahan. Allah sediakan semua. Kalau Allah tidak sedia, sampai mati jadi mana dia tidak boleh masuk dalam laut. Kalau Allah tak bagi akal, sampai mati dia tidak akan boleh buat semua itu. Jadi semua perkara yang jadi ingini oleh manusia ni kan, kita tengok sekarang ni, apa yang kita perlukan, apa yang kita ingin, semua kita dapat. Nak berhubung dengan orang jauh, mudah. Dulu nak berhubung dengan orang jauh, dulu bila kita berjauh, kita berhubung dengan surat. Saya sempat dulu dengan surat. Lebih mudah daripada tu email. Waktu saya berada di Afrika dulu, email ada. Kemudian WhatsApp ada lagi. Tengok. Allah Subhanahu Wa Taala bagi itu kepada manusia, bagi. Allah sediakan untuk manusia. Kan? Teknologi yang ada sekarang ni kan, Allah sediakan semua. Sekarang ni mudah. Tak ada dah. Email pun hantar surat pun ada. Nak hantar surat melalui pun ni lagi. Dulu telegram tak ada dah semua. Mudah. Boleh tengok pula gambar, video tu sekarang. Jauh pun rasa dekat. Nak kata kenapa tu keinginan manusia. Dia akan fikir macam mana, nak mudah lagi. Semakin mudah. Dulu saya nak cerita betulnya. Sebab bila kita baca tentang nikmat syurga kan, dalam Quran Allah Ta'ala sebut di antara nikmat syurga kan, yang ada dalam syurga ya, yang kita boleh terbayang nikmatnya apa dia? Nak apa saja semua dapat. Kan? Allah, sebab Allah sebut dalam Quran kan, barangkali kita nak dapat, tak boleh usaha apa dia. Saya pun terfikir sebelum ni terfikir. Seronok kita kalau kita duduk rumah tu kan. Duduk rumah makan apa sampai. Kan? Dulu gerak sebab tak ada lagi, saya terfikir ketika tu. Seronok sebab bila kita baca ayat dalam syurga, jadi kita terbayang seronok. Sebab kenapa? Sebab dalam syurga Nabi sebutkan, Allah bercerita dalam Quran, kita nak apa saja, lahum ma yasha'un, mereka akan memiliki apa yang mereka kehendaki. Nabi sebut dalam hadis, mereka ahli syurga dia tengok burung, hadis sahih, dia tengok burung. Lepas dia tengok burung tu, dia pun teringin nak makan burung. Dia tengok burung teringin makan burung. Burungnya dia tengok tu terus datang kepada dia, siap dimakan, boleh dimakan. Tak perlu nak makan, tak perlu nak beli, tak ada jual beli dalam syurga, tak ada. Pasar ada, jual beli tak ada. Pasar ada nanti, jual beli ada. Kenapa begitu sekali tu saja? Maknanya begitu senang kehidupan syurga. Jadi saya dulu terfikir kan, macam mana kita kalau kita boleh hidup atas dunia ni, mana duduk rumah pun nak makan tu boleh sampai. Kan? Tak kena Allah SWT kemudian yang apa kan? Betul. Datang food panda, Grab apa semua. Betul, kita terfikir. Jadi maknanya kita duduk rumah pun kan? Duduk rumah pun tekan handset boleh sampai makan. Sebab sebelum tu, lama-lama kita dulu lah, kalau kita nak makan, sekurang-kurangnya kita telefon ada telefon kan, order daripada kat telefon. Waktu kira-kira mudah kan. Tapi biasanya kalau kita nak makan, kita akan start lah, akan makan keluar lah. Makan di luar, itu biasa lah. Saya terfikir mana kalau tekan
Tekan-tekan, kalau kita tekan-tekan boleh sampai. Apa? Itu tengok Allah sebab manusia kan dia fikir dia pertama kita kena faham manusia. Manusia ni dia tidak akan boleh duduk dalam kesusahan. Itu keadaan. Dia ada satu sifat keluh kesah dia, resah. Ya. Kalau sakit gigi sikit cepat-cepat dia akan pergi cari ubat. Kalau bunyi kepala sikit dia akan pergi. Itu sifat manusia. Dia tidak akan boleh. Tahu? Yang kedua dia akan cuba cari perkara yang menyenangkan dia. Kalau boleh tak itu sedar. Saya kalau boleh tuan tak mahu kerja. Tak mahu kerja pun tapi duit masuk. Sekarang ada. Sekarang ada tuan-tuan teknologi sekarang ni kan. Dia bagi duduk saja duit masuk pada. Dulu kita tak fikir kan mesin ikan. Baru duduk saja tak boleh masuk. Pak ni kita ada sama sekarang ni. Jadi kita dah lihat kan kita tak semua orang kerja duit. Mana orang tak kerja duit dia. Ada tu benda-benda yang dia buat tu kan. Zaman kita sekarang. Dia sebab dia kenapa? Sebab dia ke arah senang. Ke arah dia fikir macam mana nak senang. Hak tu yang Allah sebut supaya kamu dapat sampai kepada hajat yang ada. Hajat apa dia? Hajat dia hidup senang kan? Kita hajat kita manusia kita berhajat nak hidup senang. Kalau kita berada sebelum ni pun punculnya kita nak hidup senang, nak jadi kaya. Hak tu hajat kita ni. Jadi supaya dapat sampai kepada kehajat manusia, keinginan yang hidup senang, Allah cipta semua. Kenderaan. Saat ini saya rasa-rasa akan datang kan. Manusia tak kerja kan. Manusia tak kerja kan. Ataupun dia kerja balik rumah, kipas tekan gitu ya. Kan. Tekan kita duduk balik tekan sampai makan tekan sampai itu tekan. Tapi kita tekan juga kan. Kalau tak tekan tak sampai, kita tekan juga. Satu kemuncak saya nampak akan datang mungkin tak tahu dah berapa kemuncak. Kita tekan, balik rumah tekan. Mari itu datang apa semua. Nak pergi ke kereta contohnya, tekan. Khusus yang kau sendiri kau masuk dalam kereta kau, patu kereta dia masuk sendiri kau. Lebih kita tengok kereta ni dia lagi kan, mana kita kena padu lagi. Mungkin akan datang itu kan kita tak payah padu, tekan dia akan bawa kita sendiri. Kan akan datang tak tahu dah berlaku tidak berlaku. Cuma saya nampak begitu kan sebab apa? Sebab apa tulis? Sebab Allah akan bawa dunia ini kepada kemuncak kesenangan. Tapi kemuncak kesenangan ni dia kemuncak lah, mana kemuncak kehidupan dia kemuncak lah. Dia tak akan lebih lah. Kalau lebih tu syukur. Kemuncak kesenangan ni pengakhiran kepada kehidupan orang isyarat hancur lah sebenarnya. Walaupun kita sampai pada kemuncak, dia kemuncak tu isyarat hancur lah. Bila sampai kemuncak Allah hancurkan dunia tak ada. Manusia akan kembali kepada tempat yang betul-betul senang, iaitu mana? Dalam syurga. Dalam syurga kita tak perlu tekan dengan tangan, tekan dengan hati je tu sampai terus. Kita sekarang kita nak sekurang-kurangnya kita kena tekan dengan tangan. Tekan dengan tangan sampai. Kalau nak makan pisang, tak apa. Dia kena tekan baru sampai. Kan? Sekarang ni. Tapi dalam syurga nak tekan dengan hati. Dia tekan dengan hati dia nak sampai. Jadi tak berlaku ini. Jadi tak berlaku ini. Hanya berlaku dalam syurga saja. Maknanya tak berlaku Allah cipta Allah sediakan semua supaya manusia dapat sampai pada hajat keinginan dia juga berada dalam kesenangan hidup dan segala-galanya di dunia ini. Tengok semua ni Allah Taala cipta. Tahulah kita sambung jadi summastawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak qasa yang maknanya Allah zahirkan kehendak dia ila sama untuk mencipta langit dan untuk mencipta langit. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahului bumi dulu berbanding langit. Kenapa? Sebab kehidupan manusia di bumi itu lebih dekat dengan langit. Namun dunia ni malah dekat. Kan? Bumi itu malah dekat. Manusia berbanding langit. Langit itu dia berada di atas. Kan? Dalam surah Fussilat, surah Hamil Jalan dia bagi. Bukan surah Jalan tidak. Istilah Imam Tasawuf Hamil Jalan surah Fussilat.
Saya tidak ingat ayat ke bawah, tapi muka surat kamu tu kau boleh baca. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan itu. Allah Taala cipta bumi 2 hari. Allah sebut. Kemudian Allah cipta makhluk yang datang ke bumi ni 2 hari. 4 hari. Kemudian barulah Allah Taala cipta langit 2 hari. Pada langit itu kemudian bumi dulu. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Cuma teruskan ya hakikat sebenarnya kita tidak tahu macam mana. Cuma berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi keadaan dia, ulama tafsir dia cipta adalah Allah Taala cipta tu 2 hari bumi, 2 hari makhluk yang datang ke bumi, dan 2 hari Allah Taala cipta lagi. Itu ada 6 hari semua. 6 hari. Jadi 6 hari ini asal kejadiannya bercampur. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala fafataqnahuma, kami pisahkan di antara keduanya, dan Allah Taala tinggikan langit jauh daripada bumi. Pada Allah pisahkan langit dengan bumi. Mana langit berada di atas, bumi berada di bawah. Kita kata atas itu kenapa? Sebab Allah sebut Allah dia mengangkat langit tersebut tinggi daripada bumi. Barulah ditempatkan manusia. Jadi ketika pada kejadian manusia ni, dia kira-kira langit berada di atas kepala manusia, tapi sebelum itu langit sekali. Cuma Allah pisahkan. Dia pisahkan. Di sini ada ulama tafsir kata ini adalah satu panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia ni. Ya, dalam nak menciptakan sesuatu bangunan ni, mana cipta daripada bawah dulu. Sebab bumi itu dia berada di bawah. Di bawah apa? Bawah tapak kaki manusia. Langit atas kepala manusia. Ya, jadi sesuatu yang bawah dulu. Baru kita cipta atas. Lepas kita kalau nak bangunan, kita cipta bawah dulu. Bina bawah dulu, baru kita buat atas. Ya. Kata apa? Ini di antara kudrat Allah, dari kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Fasawwahun, dan Allah menyempurnakan kejadian langit itu 7 samawat, sebanyak 7 lapisan. Sebanyak 7 lapisan. 7 lapisan langit ini yang kita lapuk atas kepala kita ni lapisan pertama saja. Dia bagi sama dunia. Sama dunia adalah langit yang dekat dengan bumi ni, dekat dengan kita. Atau kita boleh nampak. Dan semua makhluk yang kita kata planet-planet yang ada, yang kita buat kajian ni, ini semua terletak di bawah langit yang pertama. Yang kita kata ada juta-juta galaksi kan. Dia bukan bintang. Dalam bawah dunia ni kan, dunia didiami oleh yang kita bukan kita berada di bumi. Kata dunia ni alam ahli sains, sebab saya pernah baca tentang sains ni, tentang alam ni. Dia kata ada berjuta galaksi. Di antara berjuta galaksi ni, kita berada di dalam alam kita ni, jadi galaksi Bima Sakti. Kita berada di antara salah satu daripada jutaan galaksi yang berada di alam ini. Dan dalam satu galaksi galaksi Bima Sakti, yang seperti saya tidak tahu lah betul atau salah. Dalam satu galaksi ini ada berjuta-juta bintang pula. Dan bumi, matahari, planet Zuhal, planet Mari, planet Mustari, ini adalah bintang-bintang yang berada dalam satu galaksi. Maknanya yang kita duduk tertua, kita ada atmosfer apa semua, ini berada dalam galaksi pertama, galaksi satu baru. Galaksi juta-juta kita tidak akan boleh lepas lagi. Dan semua ini adalah di bawah, berada di bawah langit pertama baru. Betapa besar anak ini yang Allah Ta'ala cipta. Langit apa? Dalam hadis Nabi ada sebut, Nabi kata macam mana? Bumi dengan langit yang pertama ni kahilqatin mulqatin bi'ardin falatin, kata Nabi SAW. Seperti sebentuk cincin
Dia letak di tengah-tengah padang pasir. Tuan-tuan cuba bayangkan, kita buka, kalau kita tasawur gambarkan bila apa yang disebut Nabi kan, bumi seperti cincin, langit pertama seperti padang pasir. Salah. Langit pertama dengan langit kedua, langit pertama seperti sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir. Langit kedua dengan langit ketiga seperti cincin di tengah-tengah padang pasir. Sehingga langit yang ketujuh. Oh, tak tahu salah ada dalam kabar kita. Kan? Pada kita ni yang berada atas muka bumi ni besar kita. Besar kita terusnya. Kan kalau kita cuba bayangkan, kalau kita cuba fahamkan, besar kita dengan kecil dah. Tapi kita tak rasa kita kerdil kecil dah. Tak rasa kita berbahasa besar, berbahasa aku sombong. Kan? Dan kalau kita kecil tadi, kalau kita naik kapal terbang, kapal terbang tinggi, katakanlah berapa ribu kaki kan, berapa ribu, mana agak tak boleh nampak lagi kan, bumi itu, bangunan kita nampak, manusia kita nampak. Apa maksudnya? Kita nampak tak manusia kan? Kita hanya nampak bumi hijau gitu saja. Bangunan nampak besar, kita tengok kan, kalau kita berada di kita nampak besar, kecil kan nampak. Bila kita menjauhi bumi. Waktu saya pernah tengok satu video dia buat kajian, bumi kalau dia berada di alam seperti satu titik kan. Titik kalau kita ambil, kalau kita ada lukisan soalan, kita pun titik kan. Itu bumi. Pada manusia jauh lebih kecil daripada bumi itu sendiri. Tapi manusia boleh rasa aku sombong. Artinya, dan Allah menyempurnakan Nabi itu sebanyak 7 lapisan. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia terhadap segala sesuatu yang dicipta ini dia maha mengetahui. Dia tahu semua, kecil besar, halus, gaib, syahadat, tengok apa boleh, bukan boleh apa, dia tahu semua. Ada makhluk-makhluk yang dicipta, tahu. Yang kedua, apa yang dicipta itu dia maha mengetahui. Kan dia buat. Jadi kalau kita tanya apa satu lah, langit itu 7 lapisan, pada kita satu pun apa, dia tahu. Dia buat. Itu ayat soal. Dia cipta pokok ini kan, pokok bentuk apa semua, pokok ni ada faedah, dia tahu. Jadi apa yang dia buat tu dia tahu. Akan datang ni, kita akan baca kisah akan datang ni, bila malaikat dia soalkan, dia tanya, dia bukan soalkan, mana dia kemukakan. Bila Allah akan mencipta manusia, dia berkata, kamu, wahai Allah, nak cipta makhluk yang buat perasaan kamu, kemudian merupakan apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Mana jawaban kita, aku tahu dah apa aku nak buat. Kalau bahasa kita kan, kalau bahasa kita ni, aku tahu dah apa aku nak buat. Biasanya suami dah, dia bagi tahu isteri dia kan. Isteri tak tahu, dia buat, dia tahu, dia nak buat. Cuma tak tahu perkara yang dia buat itu betul atau salah. Itu dia sebenarnya kan. Cuma dia kata dia tahu apa yang dia buat. Padahal yang buat itu jadi salah tak betul. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maha mengetahui dan dia maha bijaksana. Perkara yang dia tahu memang dia tahu buat, dan ada hikmah di sebalik penciptaan tersebut. Jadi kita selesai ayat 29. Akan datang kita akan baca berkaitan dengan kejadian manusia. Mana Allah Ta'ala cipta bumi terlebih dahulu, kemudian Allah tempatkan manusia. Dan akan datang kita akan tengok kisah kejadian manusia, insyaAllah. Ya, sekadar untuk pagi ini ada 29 insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi faedah pengajaran kepada saya menjaga kepada kita semua, insyaAllah. Sekian sahaja untuk beri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.